Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar anak-anak murid tahun 5? Okey, alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini, hari Isnin, kita akan lihat secara, saya tak akan cerita secara detail tapi secara ringkas untuk tajuk baru untuk subjek akidah, iaitu yang tajuk pelajaran yang keempat, iaitu sifat wajib bagi Rasulullah. Sebelum ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat pula sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum kita mulakan tajuk ini, kita tengok dulu. Okey, buka muka surat 35. Kita tengok dulu apa yang kita akan belajar pada pelajaran yang keempat ni. Kita yang belah atas yang kiri tu. Okey, kita kena tahu dulu. Kalau tak, kita belajar tanpa tujuan. Okey, kita kena tengok dulu apa yang kita akan belajar. Okey, pertama, mengetahui dan mempercayai sifat wajib bagi Rasul. Okey, kemudian menyebut dan menulis sifat wajib bagi Rasul dan ertinya. Seterusnya, membaca dalil naqli dan maksudnya. Okey, ini antara 3 perkara yang kita akan tumpukan, iaitu pertama, iaitu tentang tajuk itu sendiri, iaitu sifat wajib. Okey, sifat yang mesti ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyebut dan menulis sifat wajib bagi Rasulullah dan ertinya. Okey, murid semua akan tengok, nanti akan salin balik dan baca. Okey, salin balik pengertian dan juga penerangannya, kemudian baca dalam tulisan jawi. Kemudian dalil naqli dan maksudnya. Kemudian ada dalil-dalil yang daripada Al-Quran. Okey, kita murid kena baca juga beserta dengan terjemahannya. Okey, kita tengok dulu pengertian Rasul. Okey, apa itu Rasul? Okey, seseorang lelaki merdeka pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya ditugaskan menyampaikan wahyu kepada manusia. Simple saja pengertian dia. Okey, tulis satu atau ikut poin dia. Seorang lelaki, dia mesti seorang lelaki, perempuan tak boleh. Dia kena seorang lelaki. Yang kedua, poin dia merdeka. Dia bukan hamba, dia merdeka. Okey, dia boleh buat pilihan sendiri. Kalau hamba, dia kena dengar patuh arahan tuannya. Okey, tapi yang merdeka, dia bukan hamba. Ketiga, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pilih. Allah sendiri yang memilih seseorang lelaki yang merdeka itu. Bukan pilihan orang kampung, bukan pilihan pilihan raya ke apa, tak ada. Hanya Allah satu saja yang memilih wakil. Okey, seorang lelaki dan merdeka dari sesuatu kaum. Okey, itu 3. Yang keempat, menerima wahyu daripada Allah. Seorang Rasul, dia akan terima wahyu, arahan, hukum hakam, cerita dan sebagainya daripada Allah. Ada Rasul yang terima secara langsung daripada Allah, ada Rasul yang terima melalui malaikat Jibril, ada yang terima melalui mimpi dan sebagainya. Okey, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Baik, 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima pula, ditugaskan menyampaikan wahyu kepada manusia. Okey, untuk rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang dilantik itu menyampaikan pada kaumnya sendiri sahaja. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Okey, tak ada kaum Arab sahaja, tapi semua tanpa bilang, tanpa kaum, tanpa kira kaum dan negara dan sebagainya. Okey, untuk semua manusia. Jadi, yang jelasnya, mesti seorang lelaki merdeka, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti terima wahyu. Dia bukan saja menerima, dan dia juga kena sampaikan apa yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Okey, ingat itu pengertian Rasul. Baik. Jadi seterusnya, sifat wajib bagi Rasul. Okey, sifat wajib bagi Rasul. Okey, kita tak spesifik kepada Nabi Muhammad, tapi
Ini adalah kepada semua rasul. Okey. Tapi di sini untuk subjek akidah ni kita cuba fokus pada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama as-siddiq. Okey, benar. Okey, bercakap benar. Apa yang dikatakan oleh rasul mesti sesuatu yang benar, tak ada tipu. Okey, Nabi tak boleh cakap bohong. Okey, bila kata sifat wajib ni mesti ada. Kalau tak ada sifat ni, dia tak boleh dikira sebagai rasul. Okey, yang kedua, at-tabligh, menyampaikan. Okey, seperti yang kelima tadi kita cakap, ditugaskan menyampaikan wahyu kepada manusia. Menyampaikan apa yang diambil daripada Allah, apa yang diberikan oleh Allah, iaitu wahyu, kena sampaikan kepada manusia. Ketiga, al-amanah. Okey, kepercayaan. Orang yang boleh diberi kepercayaan. Okey, kalau dia beri tugas, dia tak khianat. Okey, lawan ni khianat lah. Seterusnya, al-fatanah, bijaksana. Okey, Nabi dan Rasul ini mesti seorang yang bijaksana, cerdik, pandai. Okey, orang yang tak pandai ni senang ditipu. Okey, tapi Nabi dan Rasul ni seorang yang bijaksana. Sebab apa? Sebab Nabi Rasul juga menjadi ketua hukum hakam apabila ada masalah jenayah untuk pengadilan, mereka akan tanya kepada Rasul. Jadi kalau Rasul tidak bijaksana, tidak pandai, tidak cerdik, jadi macam mana dia nak bagi pengadilan yang seadilnya? Okey, jadi bijaksana tu adalah salah satu sifat yang wajib yang mesti ada pada Rasul. Okey, baik. Kita tengok penghayatan yang bawah, bersikap benar merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Islam yang perlu dicontohi dengan bijaksana. Okey. Sebenarnya sifat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita perlu belajar ni untuk kita gunakan dalam seharian kita. Okey, kita kena menjadi seorang yang sentiasa bercakap benar. Okey, jangan kalau kita nak buat lawak, kadang kita menipu, kan? Kadang selalu macam tu. Buat lawak pun kita menipu. Okey, tak boleh. Kita kena sentiasa cakap benar. Menyampaikan juga apa kalau ada berita yang sebetulnya kita kena sampai apa yang kita dengar. Jangan kita tambah-tambah contoh fitnah dan sebagainya. Okay, amanah. Bila kita diberi kepercayaan, diberikan kita kerja, contoh kerja sekolah, kita kena amanah, kena siapkan. Kalau orang bagi kita, mak ayah bagi kita duit untuk beli makanan, kita guna duit tu untuk beli makanan, jangan kita beli mainan dan sebagainya. Okay, kepercayaan tu mesti ada pada seorang Islam, seorang Muslim. Okay, seterusnya, bijaksana. Kita pun umat Islam mesti ada sifat bijaksana. Okey, sungguhnya umat Islam, orang yang bijaksana ini lebih disukai oleh Nabi Muhammad SAW berbanding orang yang tak berapa pandai. Okey, maksudnya apa? Bukan kata tak pandai tu kena benci, tak. Kita kena berusaha belajar. Okey, dengan kita belajar, insya-Allah kita boleh makin lama makin cerdik, makin pandai, makin bijaksana. Okey, jadi jangan kita malas untuk belajar. Okay, ini antara sifat, walaupun sifatnya adalah sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sebagai umatnya, kita mesti contohi Nabi. Okey, sebab apa? Nabi ini menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang sebaiknya. Okey, insan yang paling mulia, yang paling wajib kita contohi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita tengok sifat yang pertama, iaitu as-siddiq, iaitu maksudnya benar. Okey, bila tanya apakah itu as-siddiq, as-siddiq maksudnya benar. Okey, bercakap benar dan sebagainya. Okey, kita tengok penerangan dia dulu. Okey, hari ini kita bincang satu ni saja, satu sifat sahaja. Para rasul wajib bersifat as-siddiq, iaitu benar dalam semua gerak hati, perkataan dan perbuatannya. Iaitu pertama, benar
pada pengakuannya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar segala pengkhabarannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, benar segala perbuatan dan tindakannya adalah bimbingan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita perhatikan isi yang pertama ini. Apa itu sifat wajib as-siddiq itu? Gerak hati. Okey, dalam hati. Kadang kita dalam hati pun orang tak tahu kan apa yang kita fikir dalam hati kita. Tapi bagi Rasul, dalam hatinya, niatnya, percakapan dalam hati pun dalam keadaan yang sentiasa bercakap benar. Okey, perkataan bukan jadi dalaman saja, bukan saja dalaman dan luaran pun melambangkan sifat as-siddiq itu pada Rasul. Okey, seterusnya perkataan. Dah hati dah bagus, dah baik, perkataan yang dibicarakan tu pun, yang dicakapkan itu pun mesti dalam perkataan-perkataan yang benar sahaja, tidak ada tipu. Sekali menipu, terus kena reject, kena buang, tak boleh diterima sebagai Rasul. Jadi sifat ini Allah jaga. Allah jaga pada Rasulnya. Dan perbuatannya, perbuatan dia kadang bukan saja percakapan, pergerakan kita, perbuatan kita kadang-kadang mesti dalam keadaan yang benar. Kalau kita cakap kita nak buat sesuatu, kita akan buat benda tu. Okey, jangan depan orang kita cakap kamu dah semayang. Saya dah semayang, tapi sebenarnya kita tak semayang lagi. Okey, kalau suruh buat ni, tapi kita buat benda yang jahat yang lain, itu dah kira tidak benar. Jadi Nabi, maka para Rasul Allah jaga. Okey, dalam hatinya, percakapannya dan perbuatannya Allah jaga, mesti dalam sifat as-siddiq. Okey, benar pada pengakuannya sebagai Rasul utusannya. Rasul dia akan bercakap benar yang bahawa dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini memang confirm lah. Rasul itu sendiri mengaku. Dan Rasul itu sendiri memang sudah dikenali sebagai seorang yang bercakap benar. Okey, dia bercakap benar. Malah umatnya yang menolaknya itu pun sebenarnya sebelum Rasul mengaku yang dia adalah Rasul, mereka pun mengaku yang dia selalu bercakap benar. Tapi apabila para Rasul mengaku mereka adalah Rasul, umatnya menolak pula. Nampak tak? Maknanya sifat as-siddiq itu bukan pada waktu dia dilantik menjadi Rasul, tapi sebelum dilantik, daripada dia muda sampai wafat, mereka mempunyai sifat as-siddiq. Okay, benar segala. Yang kedua, benar segala pengkhabarannya daripada Allah. Apabila Allah berfirman sesuatu hukum, Rasul itu akan sampai sebiji apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah khabarkan tentang cerita-cerita kaum terdahulu. Para Rasul pun akan sampaikan apa yang didengarnya, yang diketahuinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ubah, tanpa tambah, tanpa kurangkan, lebihkan dan sebagainya. Sama. Benar segala perbuatan dan tindakannya adalah bimbingan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap pergerakan, perbuatan, percakapan, apa yang dibuat oleh Rasul itu adalah dalam jagaan, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana jika seseorang Rasul itu tidak menggambarkan tindakannya sebagai Rasul, orang akan tengok, orang akan lihat, takkan kaki bohong ni ataupun suka buat maksiat ini dilantik oleh Allah menjadi seorang Rasul. Nampak sangat tipu. Okey, jadi Allah sendiri memilih, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga seorang itu, Rasul itu, dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Okey, jadi itu penting mesti tengok perbuatan dan tindakan Rasul itu, mesti dalam keadaan sifat yang as-siddiq, yang benar. Okey, seterusnya, Rasul akan menyampaikan kepada umatnya
perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, isi yang kedua ni. Rasul akan menyampaikan kepada umatnya perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey. Jadi jika Allah Subhanahu Wa Taala inginkan sesuatu hukum, satu cerita, apa sahaja yang diperlukan, yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan kepada kaumnya, kaum Rasul itu, maka Rasul tu akan sampaikan sebiji dikehendaki oleh Allah. Okey, macam tadi cakap juga dari segi percakapan. Jadi Rasul itu akan sampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ditambah, tanpa dikurang, tanpa diubah. Okey, jadi sebiji sama. Okey, kalau utusan daripada Allah kepada manusia, utusan tengah-tengah tu sudah silap, sudah salah, maka apa yang diterima oleh umat, oleh manusia, perkara yang salah. Jadi kita tak boleh dihukumkan, betul tak? Kalau kita dapat benda yang salah, kan kita mesti boleh persoalkan di akhirat nanti. Contoh ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga Rasul sampaikan apa sebiji apa yang disuruh oleh Allah. Bila Allah kata mencuri itu berdosa, Nabi cakap mencuri itu berdosa. Walaupun Nabi sendiri cakap, walaupun anak aku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Mana apa? Nabi tak kisah kroni ke apa, anak dia ke, saudara mara ke, sahabat kawan dia ke, kalau buat silap akan dijatuhkan hukuman sama seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi fahamnya. Okey, apa yang disampaikan oleh Rasul adalah apa yang dikehendaki, yang nak, apa yang Allah nak, apa yang dikehendaki oleh Allah. Gariskan, dikehendaki oleh Allah. Okey, yang ketiga, isi yang ketiga kita tengok dalam erti kata lain, jika perkataan Rasul itu berupa ajaran atau teori, maka ajaran dan teori itu adalah benar. Apa yang diajar oleh Nabi, diajar oleh Rasul, satu ajaran mesti adalah satu ajaran yang benar, yang betul, yang tidak ada tambah, kurang, okey, ataupun ikut kepentingannya. Bila Rasul kata sedekah untuk agama, okey, untuk dakwah, takkanlah contoh ya, takkanlah Rasul suruh sedekah, okey, aku dapat duit banyak, so bagi duit kat aku untuk kepentingan diri dia. Tak ada. Okey, tapi sedekah, sumbangan yang diberikan untuk dakwah, untuk agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunakan sebaiknya untuk perjalanan dakwah itu sendiri. Okey, ajaran Islam itu sendiri. Okey, bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam keadaan yang bukan senang, yang susah. Okey, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak senang je. Minta je apa dia nak, boleh. Okey, sebab Nabi Muhammad ni macam raja, ketua nombor satu, pemimpin nombor satu untuk kerajaan yang besar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dalam keadaan yang susah. Okey, yang sederhana. Okey, faham je apa yang diajar oleh Nabi itu adalah perkara yang benar, bukan atas kepentingan Nabi itu sendiri. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Okey, yang keempat kita tengok, jika kata-kata Rasul itu adalah fakta atau cerita, maka semuanya adalah benar sebagaimana yang telah berlaku dan sebenarnya berlaku. Okey, kadang ada kisah dalam Al-Quran contohnya, ataupun hadis tentang umat-umat terdahulu yang beribu-ribu tahun atau beratus tahun yang dulu. Okey, apa yang Nabi sebutkan itu adalah benar. Kadang-kadang cerita itu mungkin ada dalam kitab-kitab Taurat dan Injil dan sebagainya, tapi apabila Nabi Muhammad sampaikan berita itu tak sama seperti dalam kitab-kitab yang telah diubah suai itu, maka mana kita nak percaya? Kita mesti kena percaya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah lebih benar, lebih tepat. Okey, kerana ia disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Allah sendiri yang tahu keadaan yang berlaku, kisah-kisah itu. Okey, kita umat yang terdahulu kadang kita pun tak pasti apa yang berlaku masa beratus atau beribu tahun terdahulu. Okey, jadi mesti benar. Okey, cerita bagaimana penceritaan Allah SWT mencipta Nabi Adam dari tanah. Adakah itu tipu? Macam kata, tak logik lah. Daripada tanah pasir-pasir itu jadi manusia. Tak, kita kena benarkan ini adalah daripada Allah SWT. Okey, yang disampaikan kepada Rasul. Jadi apa yang Rasul ceritakan ini adalah benar, bukan tipu. Okey, bukan pembohongan. Okey, faham ya? Jadi kisah-kisah tentang Fir'aun, kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman, boleh terbang sana sini. Okey, boleh bercakap dengan binatang, tak logik. Kalau ikut fikiran kita zaman sekarang, tak logik. Mana boleh kita cakap dengan binatang? Okey, Nabi Sulaiman boleh cakap binatang ke? Nabi Sulaiman manusia, macam mana boleh cakap dengan binatang? Tapi ia benar-benar berlaku. Kerana apa? Ia disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersifat as-siddiq, yang hanya bercakap benar sahaja. Okey. Dari yang seterusnya, yang terakhir, dari itu para rasul wajib bersifat as-siddiq, benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang bawah tu adalah kesimpulannya bahawa dengan apa yang disampaikan isi-isi sebelum ni, maksudnya Rasul wajib mesti, tak ada pilihan, mesti bersifat as-siddiq, iaitu bersifat benar. Seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok surat seterusnya 37. Kita tengok dalil naqli dalam surah An-Najmi ayat 4 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam. Dia ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Apa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat as-siddiq, bersifat benar, tidak akan mengatakan sesuatu yang mengikut kemahuan dan pendapatnya sendiri, iaitu hal yang berkenaan agama Islam. Nabi tak akan tambah, tak akan kurangkan. Melainkan ianya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamnya? Apa kita tidak boleh pertikaikan, kita tidak boleh tolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa perkara ni ini bagus, kita ikut. Ini Nabi cakap macam ni, tak best lah. Kena solat 5 waktu, penat. Bangun pagi, solat subuh, penat. Kita tolak lah. Tak boleh. Itu adalah arahan sendiri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh tolak. Benda tu benar-benar arahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita kena wajib, mesti kena ikut. Kena amalkan, tak boleh tinggalkan. Zakat dan sebagainya, kena puasa. Sakit, kena berlapar. Tapi ini adalah arahan daripada Allah, bukan sahaja ditambah oleh Nabi Muhammad. Kan Nabi kata, rasanya nak tambah 30 hari lah, sebulan lah puasa di bulan Ramadan. Tak ada, bukan Nabi pandai-pandai tambah, tapi ianya adalah daripada Allah, Tuhan yang menciptakan kita.
Allah yang lebih tahu apa yang terbaik boleh kita kepada kita. Jadi arahan itu bersesuaian, arahan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang benar daripada Allah. Okey, faham ya? Ayat dalil ini apa dia? Nabi wa ma yantiqu anil hawa. Dia bukan pandai-pandai dia. Dia katakan apa yang disabda oleh Rasulullah tu pandai-pandai ikut dia, bukan. Wama ni dia tolak wama, bukan. Sesungguhnya huwa Nabi Muhammad itu illa wahyun yuha. Okey, so wahyu yang diwahyukan, yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ya ayat ni? Simple je ayat ni, cantik je, tapi jelas, sangat jelas bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Allah, bukan mengikut hawa nafsu Nabi Muhammad. Okey? Okey, itu dalil naqli, iaitu dalil yang daripada Al-Quran atau hadis. Okey, kita tengok dalil akli pula, secara logiknya apa yang kita boleh fikir daripada kebenaran sifat as-siddiq ini, iaitu Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Okey, maka apa yang diucapkannya adalah sumber dan arahan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditukuk tambah dan tidak dicampur adukkan dengan pendapat Rasul itu sendiri. Memang tak logik. Okey, memang kalau Nabi tukuk tambah ikut hawa nafsunya, maka seluruh agama Islam ini perlu ditolak. Sebab apa? Sekali dia tipu, terus kita tolak semuanya. Sebab bab agama ini sangat penting. Okey, kita tak boleh buat main-main. Okey, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tu mesti 100% adalah benar daripada Allah. Satu saja tipu, kita kena tolak terus. Okey, macam kita jadi saksi, sekali kita tipu, memang tak diterima lagi menjadi saksi. Orang tak ada dengar dah. Okey, jadi kita dalam hidup kita kena bersifat sentiasa cakap benar. Lagi kuat menipu, lagi orang tak nak dengar cakap kita. Betul tak? Okey, kita tengok yang sebelah kesimpulannya. Sifat as-siddiq ini wajib ada pada Rasul. Mesti ada pada Rasul. Ia menjadi sifat yang mutlak, iaitu bersifat benar dalam semua perkara, sama ada dalam percakapannya, dalam perbuatannya dan hati. Okey, semua complete set. Okey, mesti bersifat benar. Rasul itu sendiri mesti bersifat benar. Okey, jangan mulut cakap benar tapi tindakan lain, tindakan tak betul. Okey, tak boleh. Dia kena complete set. Set penuh. Okey, mutlak ni maksudnya keseluruhan ya. Apa yang disabdakan oleh para rasul dan para nabi adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Okey, apa yang disampaikan oleh rasul dan para nabi itu betul, dan orang yang dengar pun betulkan. Okey, cakap betul, ya betul. Okey, saling antara dua pihak itu. Okey, para nabi dan rasul mempunyai sifat as-siddiq, iaitu membawa kebenaran. Sebab apa? Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul bawa itu adalah kebenaran. Okay, Al-Quran itu adalah kebenaran. Apa yang dicerita dalam Al-Quran semua itu adalah kebenaran. Okey, jadi faham dia untuk tajuk sifatnya ini, iaitu sifat as-siddiq, benar. Okey, dia mudah saja sebenarnya. Apa yang nak kita faham, Nabi tak cakap tipu. Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul semua tak boleh cakap tipu. Kata tak boleh nak cakap tipu. Sekali tipu, kita kena tolak. Okey, jadi hari ni kalau mengaku dia Rasul dan sebagainya, menipu lah tu. Okey, tengok sifat cara hidup dia pun kita tahu ini kaki menipu. Okey, jadi bila kata sifat wajib bagi Rasul, adakah kita kata tak wajib untuk kita sebagai bukan Rasul ni? Tak ada. Kita sebagai manusia, jadikan Nabi Muhammad, contoh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh utama. Jadi kita kena ikut sifatnya, bersifat as-siddiq. Okey, mungkin tak sempurna seperti Rasulullah, tapi kita kena cuba ikut sifat yang ada pada Rasulullah. Jadi cukup untuk hari ini.
bagi faham saja tajuk ni, satu karya je. Jadi kita tutup, kalau ada soalan boleh tanya pada Ustaz. Saya tutup dengan kita jumpa lagi, kita tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.